Please listen carefully. Hai, Assalamualaikum. Atas permintaan ramai, Yong hari ni Yong share pasal faraid. Okay? Faraid ni kita boleh rujuk pada surah An-Nisa ayat 11, 12 dan 176. Waris faraid ada banyak. Okay, ini antaranya. Dan kalau ikut negara kita, di Malaysia kita guna mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i menyatakan golongan last faraid adalah Baitul Mal. Maksudnya bila tiada sudah orang yang dalam senarai ini sebagai golongan kita, tiada sudah waris, Baitul Mal akan dapat kita punya harta. Okay, kita ada 5 golongan yang wajib terima faraid walaupun mereka tidak tuntut. Golongan pertama iaitu bapa. Bapa, dia punya bahagian untuk golongan ini iaitu 1/6 ataupun asobah. Asobah tu adalah baki harta. Okey, golongan kedua iaitu ibu. Nampakkah? Okey, ibu dia punya bahagian ialah 1/6 kalau si mati ada anak. Kalau dia tiada anak ataupun dia cuma ada satu orang saja adik-beradik lain, ibu dia akan dapat 1/3 daripada harta ataupun 1/3 daripada asobah. Okey. Golongan ketiga iaitu isteri. Isteri kalau si mati itu tiada anak, isteri akan dapat 1/4 daripada harta si mati. Tapi kalau dia ada anak dapat 1/8. Ini kalau isteri. Kalau isteri. Ini adalah golongan isteri punya bahagian, itu 1/4 kalau tiada anak, 1/8 kalau si mati ada anak. Kalau ada 2 isteri berarti 1/8 bagi dengan 2, bagi dengan 3, bagi dengan 4. Okey, golongan keempat iaitu suami. Suami, bahagian suami kalau si mati tiada anak kita dulu, dia akan dapat 1/2 daripada harta si mati. Tapi kalau dia ada anak, kalau si mati ada anak, suami akan dapat 1/4 daripada harta si mati. Golongan terakhir ataupun golongan kelima yang wajib menerima faraid walaupun mereka tidak menuntut iaitu golongan anak. Yang akan sentuh daripada anak perempuan dahulu. Kalau perempuan mana sudah tulis? Okey, anak perempuan, kalau anak perempuan tu cuma tunggal, satu orang, si mati ni ada satu orang saja anak perempuan tu akan dapat 1/2 daripada harta. Tapi dia cuma ada anak perempuan saja dan lebih daripada 2 dan lebih, dia akan dapat 2/3 daripada harta. Kalau ada anak perempuan dan anak lelaki, dia akan dapat 2:1 antara lelaki nisbah perempuan. Nak sikit bahkan. Okey, anak lelaki kalau dia ada lelaki dan perempuan, dia akan samalah 2:1 antara lelaki dengan perempuan. Okey? Lepas tu tapi kalau dia cuma anak lelaki saja, dia akan terima asobah. Okey? Di sini ini adalah pengiraan faraid asas, kami panggil pengiraan faraid basic. Okey, ada rumah atas nama suami. Berarti ini adalah faraid suami, lelaki. Suami ni ada bapa, ada ibu, ada isteri, ada anak lelaki, satu orang, anak perempuan, satu orang. Okey, ini bapa tadi berapa? Bapa akan dapat 1/6 daripada harta, ibu akan dapat 1/6 daripada harta, isteri akan dapat 1/8 daripada harta sebab ada anak kan. Anak lelaki seorang, anak perempuan seorang, dia ada anak 2. Okey, lepas tu anak akan dapat 2/1. Ini 2/1.
1. Macam mana mau kira di sini? 86 macam mana mau tahu kan? Di sini kita boleh buat macam ni, okey. 4/24. Ni pun 4/24. Ni 3/24. Yang ini nampak kan? Berarti orang kasih sama dia punya pembawah. Yang dua yang ini kita nantikan sebab yang ini 4/3 11/24. Ada baki 13/24. Untuk bertahu bahagian anak lelaki dengan anak perempuan, 13/24, 13 tidak dapat bahagi dengan 3 secara bulat. Jadi kita kasih samakan yang sini. 12/72. 12/72. Isteri akan dapat 9/72. Okey. Anak lelaki akan dapat 26/72 dan anak perempuan akan dapat 13/72. Okey, katakan nilai rumah ni adalah 720K, 20,000. Berarti bapa akan dapat 120,000, 120,000, ibu dapat 120,000, isteri dapat 90,000 nilai dia. Anak-anak akan dapat 260,000 dan 130,000. Hukum faraid ni adalah wajib. Okey, hukum faraid adalah wajib. Maksudnya, setiap harta daripada suami, sama ada di rumah, ada kereta, dia ada tanah, ada duit di bank, ataupun apa-apa, jika tidak dibuat apa-apa perancangan pada rumah ataupun harta-harta dia pada suami ni, kalau rumah ni harus dibahagikan dalam bentuk macam ni. Berarti dia ada 1, 2, 3, 4, 5. 72, rumah ni akan bahagi dengan 72 lah. Bahagi dengan 72. Macam mana banyak 72 tu? Jadi bahagian 12 daripada 72 bahagian tu adalah bapa punya. 12 lagi ibu punya. 9, cuma 9 isteri. Anak-anak dapat total dengan 26 dan 13 bahagian. Maksudnya di sini, kalau isteri mau stay dalam rumah tu, dia kena bagi hak ibu dan bapa. Sebab itu adalah hak mereka. Okey? Kalau bapa sama ibu ni mau melepaskan hak, boleh. Boleh. Tapi dia kena tahu jumlah sebenar yang dia akan dapat. Lepas tu baru kita boleh tentukan sama ada dia boleh mau melepaskan hak ataupun tidak. Sebab itu adalah hak kepada bapa ataupun ibu. Contohnya 9/72 ni, bahagian mana isteri punya? Kalau di rumah tu, kita anggap dapur lah. Okey? Kalau dapur, cuma bahagian dapur tu je isteri boleh lalu. Sebab yang tempat lain bukan haknya. Bukan hak isteri. Bila isteri mau pergi ruang tamu, dia kena, mungkin ruang tamu tu ibu punya. Dia kena call dulu ibu. Mak, saya nak pergi ruang tamu lah. Dia cakap, bolehkah? Kalau mak dia cakap tidak boleh dia jejak di ruang tamu. Sebab itu adalah hak ibu. Macam mana boleh berlaku asobah? Asobah sama juga rumah. Okey, suami punya. Asobah biarlah bapa. Dia ada bapa, ada ibu, ada isteri, ada anak perempuan 1 orang. Okey, ini adalah boleh dapat asobah. Okey, anak perempuan 1 orang, bapa sama juga 1/6, ibu 1/6, isteri 1/8 sebab ada anak. Anak perempuan tadi 1 orang, 1/2. Jadi di sini kita boleh dapatkan 24 4/24, 4/24, 3/24, ini 12/24. Bila kita totalkan, dia akan jadi cuma 23/24. Adalah baki 1/24. Baki ni adalah asobah. Pemilik asobah di sini adalah bapa kalau kita tengok tadi. Okey, jadi berarti 1/24 ni akan pergi kepada bapa. Berarti bapa punya bahagian adalah 5/24 sebab dia menerima asobah, baki harta.
Okey, sama juga yang macam cakap tadi, kalau nilai rumah ni 240,000, okey, bapa akan dapat 50,000, ibu 40,000, isteri 30,000, anak perempuan akan dapat 120,000 daripada nilai rumah. Berarti ada pemilik rumah ni selepas suami meninggal dunia adalah bapa, ibu, isteri dan anak perempuan. Dia ada 4 orang pemilik dan keempat-empat ni berhak ke atas rumah tersebut. Itu adalah cara hukum faraid. Okey, sekarang kita bincang macam mana kalau adik-beradik si mati yang dapat. Macam mana dia punya pakcik-pakcik boleh dapat. Sebab saya jumpa orang, ala pakcik saya dapat lah yang ini. Macam mana dia boleh dapat hukum faraid tu? Okey, suami meninggal dunia, rumah atas nama suami. Kalau suami tidak buat apa-apa perancangan dengan rumah ni, okey, suami cuma ada ibu, isteri, anak perempuan, 2 orang. Okey. Ni yang bertunjuk di sini, kenapa yang letak anak perempuan, asobah yang menerima asobah cuma bapa dan anak lelaki. Sekiranya ada anak perempuan, dia tiada stopper kami panggil. Tiada penerima asobah di sini dan harta tu boleh pergi ke mana-mana yang kita tidak jangka. Ibu akan dapat 1/6 sebab dia ada anak. Isteri akan dapat 1/8. Anak perempuan 2 orang, berarti dia akan dapat 2/3. Okey, tadi 1 orang 1/2, sekarang 2 orang dia akan dapat 2/3. Okey, yang di sini kira sama juga 24, 1/6 berarti 4/24, 3/24, 16/24. Ada baki sebab dia ada 23/24, ada baki 1/24. 1/24 ni adik-beradik boleh dapat. Adik-beradik kepada suami. Kalau suami 7 orang adik-beradik, maksudnya suami ada 6 orang adik-beradik yang lain lagi. Okey, 1/24 akan bahagi dengan 7 ikut berapa ramai perempuan, berapa ramai lelaki. Berapa? 6. Dengan 6, berapa ramai lelaki, berapa ramai perempuan. Maksudnya kalau 6 di sini, rumah yang milik suami, kalau suami tidak rancang rumah ni sekarang ketika hidup, bila dia mati, rumah ni merupakan milik 6, 7, 8, 9, 10. 10 orang berhak ke atas rumah tersebut. Okey? Yang ini adalah hukum faraid. Maksudnya bukannya rumah ni walaupun isteri tinggal di situ, anak-anak isteri boleh dapat terus tahu. Bukan hak isteri sepenuhnya jika suami tidak merancang sekarang apa yang dia perlu buat dengan rumah ini. Sebab ada 10 orang berhak terhadap ke atas rumah ini apabila suami meninggal dunia. Sebenarnya kita bincang kalau orang tiada anak. Okey? Rumah suami meninggal dunia, dia ada ibu, bapa, okey, bapa, ibu dan isteri sahaja. Okey. Yang di sini mungkin dia ada 3 orang adik-beradik. Okey, dia letak AB saja untuk adik-beradik. Bapa akan dapat 1/6, ibu akan dapat per 6. Saya nampak di sini ada 3 orang adik-beradik. Isteri akan dapat 1/4. Okey. Di sini lepas tu kita tengok di sini dia boleh dapat dengan 12. 1/6 berarti 2/12. Dan ini 2/12. Yang ini 1/4 kan? Bila 1/4 3/12. 3/12 ada baki tak? 2, 3 7/12 baki 5/12 baki. Ini adalah asobah akan diterima kepada bapa, berarti bapa akan dapat 7/12. Okey, sekarang yang mau tanya, siapa yang satu rumah bukan joint loan, 2 nama dalam SMP, maksudnya sama ada suami, isteri. Okey, suami dan isteri satu rumah, 2 nama. Sama ada dia joint loan ataupun tidak, tapi kita tengok kepada SNP. SNP dia sama ada suami dengan isteri. Bila berlaku kematian pada salah satu,
suami. Ini hak dia adalah faraid suami. Ini adalah haknya kepada faraid isteri. Maksudnya, bila berlaku kematian, suami ataupun isteri tidak merancang sekarang, tidak melakukan apa-apa perancangan terhadap rumah ni, bila berlaku kematian, bahagian suami yang 50% ni akan difaraidkan kepada dia punya waris-waris faraid lah. Begitu juga kalau isteri, kalau dia meninggal dunia juga akan difaraidkan. Maksudnya suami kalau kalau isteri ataupun suami kalau meninggal dunia salah seorang, dia kena kongsi dengan waris-waris faraid si mati. Okey? Kenapa yang tekankan ini adalah faraid. Ramai orang di Malaysia ni dia selalu bimbang kalau kita makan benda-benda haram. Dia bimbang juga pasal rasuah. Tapi jarang-jarang kita jumpa dia bimbang termakan harta hak orang lain. Sebab tu yang mau kongsi pasal faraid. Sebab nampak macam bunyi senang, tapi pengiraan dia macam mana yang tadi orang cakap, sampai 10 orang boleh berkongsi dalam satu rumah sebab si mati tidak merancang harta. Bagaimana untuk merancang harta seperti ini? Yang ini boleh dilakukan hibah. Hibah maksudnya suami menghibahkan kepada isteri, isteri menghibahkan kepada suami. Bagaimana benda ni boleh dirancang? Okey, kamu boleh klik link yang sediakan. Ada konsultan mawarid yang boleh membantu sama ada pengiraan faraid ataupun bagaimana untuk merancang harta. Okey, itu sejak perkongsian yang pada hari ini. Apa-apa persoalan, perkongsian ataupun pendapat, boleh PM, DM ataupun komen di dalam sharing ini. Ataupun kamu boleh klik link-link yang sediakan. Mereka merupakan konsultan mawarid yang bertauliah. Mereka boleh membantu anda untuk membuat pengiraan faraid atau membantu anda merancang harta dan memberi nasihat kepada anda apa yang perlu anda lakukan supaya harta anda dapat diuruskan dan dirancang dengan baik. Add Yoyong di Azwa Yoong Facebook ataupun follow di IG Azwa Yoong ataupun subscribe YouTube Yoong. Okey, Assalamualaikum.